Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat tiba di Makkah Al-Mukarramah. Berangkat mengiringi Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Sebelum meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat melakukan ziarah wida ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat tiba di Makkah Al-Mukarramah. Keberangkatan tiba Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Makkah Al-Mukarramah dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Menteri Perdagangan dan Pengerusi Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Am Perdagangan Asing selaku Menteri Pengiring. Semasa berada di Makkah Al-Mukarramah, Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat mengerjakan ibadah umrah. Nas'aluka ya Allah wa da'awtani. اكرمنا وارحمنا بارك لنا يا ربي واجعل لهم من امرهم. Umrah adalah satu ibadat yang sangat digalakkan oleh agama Islam dengan menziarahi Baitullah di kota suci Makkah dan boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Umat Islam mengenalinya sebagai ziarah kecil atau juga dikenali sebagai haji kecil yang memurnikan para jemaah dan bagi mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Type dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Type Holdings Sdn Berhad dan Darussalam Holdings Sdn Berhad mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan penyerahan sumbangan kepada dana duli pengiran muda mahkota untuk anak-anak yatim. Majlis sempena bulan Ramadan itu berlangsung petang kemarin di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Pehindatul Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama sebagai Timbalan Pengerusi Perbadanan Taib.
Acara dimulakan dengan sembahyang fardu Jumaat berjemaah diikuti dengan tadarus Al-Quran. Semasa majlis ini, 15 anak yatim daripada warga kaki tangan, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya dan 32 anak yatim Kampung Bukit Beruang menerima sumbangan. Sebagai bantuan dan hiburan kepada segala kebaikan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Majlis diikuti dengan penyerahan sumbangan dana pengiran muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim daripada Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Family Takaful, Insurans Islam Taib General Takaful dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Sumbangan diterima oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku ketua pegawai eksekutif dana. Majlis diteruskan dengan pengagihan pek makanan melalui projek Sadakah Kotak Makanan Sungkai secara pandu lalu. Sempena bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Perwira mengadakan majlis khatam Al-Quran dan bertahlil di Surau Ad-Difa' Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pehindatul Ala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma anak yatim dan solat fardu maghrib berjemaah. Juga hadir penasihat-penasihat perwira. Juga mengadakan majlis seumpamanya Jerudong Park Medical Center JPMC. Majlis Khatam Al-Quran berlangsung petang kemarin di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengarah eksekutif JPMC. Majlis merupakan sebagai salah satu pengisian acara sempena sambutan ulang tahun Jubli Perak JPMC. Syarikat Brunei Methanol Sendirian Berhad petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma dan berbuka puasa. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir Datuk Seri Paduka Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan selaku Timbalan Pengurusi Syarikat Brunei Methanol Sendirian Berhad. Majlis dimulakan dengan penyampaian derma kepada 11 buah keluarga yang kurang kemampuan dari Mukim Liang, Kuala Belait. To where we are today. 140 anak yatim daripada 71 buah keluarga terdiri daripada bekas anggota-anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB menerima sumbangan derma pada Majlis Sentuhan Kasih Ramadan. Majlis diadakan di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan diikuti dengan bacaan doa arwah. Penyampaian sumbangan derma disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB dan isteri. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada tabung kebajikan ABDB, anggota-anggota ABDB, Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB, Bakti dan Koperasi ABDB Kowira serta penderma-penderma perseorangan. Nurul Amin. Bagi menanamkan semangat untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, Pusat Dakwah Islam yang melalui urusdia program keagamaan belia petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiyah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Majlis disertai oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i, Belia Mu'allaf Asy-Syahadah serta para pegawai dan kaki tangan Pusat Dakwah Islamiyah.
Subhanallah wa ma 24 golongan asnaf fakir miskin dan 15 anak yatim di daerah Tutong menerima agihan beras fidyah dan barang keperluan asasi. Agihan tersebut dikendalikan oleh Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Pesatu. Para penerima terdiri daripada kalangan mu'alaf. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diadakan di bangunan Pesatu, Kampung Lubuk Pulau, Tutong. Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan sambutan nuzul Al-Quran. Dianjurkan oleh bahagian hal ehwal pelajar dan dikeluarkan oleh Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis didahului dengan bacaan Al-Fatihah dan diikuti dengan bacaan surah-surah khatam Al-Quran. Juga diadakan ceramah tadabbur Quran yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pencara College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SP. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 9 anak yatim, 7 orang balu dan 7 orang mu'alaf dari kalangan warga UBD serta penyampaian sumbangan tabung universiti kepada anak yatim di seluruh negara. Sebagai usaha meringankan beban perbelanjaan golongan tertentu menjelang tibanya Hari Raya Aidilfitri, Projek Amal Impian Cahaya Iman lewat petang kemarin mengadakan majlis bersungkai dan penyampaian derma bagi asnaf, ibu-ibu tunggal dan anak-anak yatim. Majlis yang diunggahkan dengan kerjasama kumpulan Prihatin Women Business Council WBC itu berlangsung di Kompleks Anajat Kampung Mata-Mata. Hadir Awang Haji Khairul Arifin bin Haji Aji, Pemangku Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan penyampaian naskah-naskah Al-Quran kepada 150 anak-anak yatim dan golongan asnaf yang terpilih. Mereka juga menerima sumbangan derma dan barang-barang asasi yang diagihkan oleh penderma-penderma dan infak daripada orang-orang persendirian, syarikat-syarikat dan persatuan-persatuan di negara ini. Umat Islam digalakkan membanyakkan ibadah dan berbuat kebaikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan kerana salah satu malamnya terdapat Lailatul Qadar. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Lailatul Qadar, Malam Impian Umat Islam. Dalam usaha kita untuk meraih Lailatul Qadar, ada beberapa perkara yang digalakkan kita melakukannya. Antaranya dengan membanyakkan membaca Al-Quran, memahami serta beramal dengan isi kandungannya, menghidupkan malam dengan ibadah, khususnya sembahyang sunat dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling utama yang diucapkan pada Lailatul Qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku mengetahui akan malam Lailatul Qadar itu dengan tepat? Apakah doa yang patut aku baca? Baginda menjawab, katakanlah olehmu, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan menyukai kemaafan. Oleh kerana itu, maafkanlah aku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lebih mempertingkatkan amal ibadah baginda seperti sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berdoa apabila telah memasuki 10 malam akhir Ramadan, melebihi ibadatnya di malam-malam yang lain. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam juga dianjurkan beriktikaf atau berdiam diri di masjid. Sebut sahaja bulan Ramadan, salah satu aktiviti atau amalan yang cukup sinonim dengannya ialah ibadah sembahyang sunat tarawih.
di negara Brunei Darussalam adalah menjadi satu kelaziman bagi Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mempraktikkan para pelajarnya menjadi imam bagi sembahyang sunat tarawih. Tahun ini 130 daripada kalangan pelajar dan lepasan pelajar institut berkenaan ditugaskan mengimamkan sembahyang tarawih di 77 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Mula dilaksanakan pada tahun 2006, inisiatif seumpamanya bertujuan membolehkan para pelajar institut tersebut mengulang kaji dan memantapkan hafazan di samping menimba pengalaman sebagai imam. Abang Ahmad Darwish bin Hamdan, 17 tahun, merupakan salah seorang pelajar tahun 10 Institut Tahfiz yang telah dilantik menjadi imam sembahyang sunat tarawih selama 2 tahun. Dalam mempersiapkan dirinya sebagai imam, Abang Ahmad Darwish akan mengulang kaji Al-Quran sekurang-kurangnya 5 muka surat selepas sembahyang asar. Seperti biasa, saya akan murajaah hafazan Al-Quran saya 2 kali sehari, iaitu sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang, iaitu selepas waktu asar. Setakat ini, pengalaman yang saya perolehi ialah membiasakan diri saya menjadi imam dalam jumlah jemaah yang ramai. Membiasakan diri saya membawakan hafazan Al-Quran saya di dalam sembahyang. Sementara itu, pelajar tahun 11 awam Muhammad Zulhelmi Hashim bin Jainuddin pula dilantik sebagai imam solat sunat tarawih bagi tahun ketiga. Menurutnya, meskipun kadang-kadang merasa gemetar dan gugup ketika menjadi imam. Saya selalunya membaca lebih sedikit supaya kalau sekiranya ada salah ataupun ada lupa, yang itu boleh kira menjadi backup untuk saya membaca di depan. Perasaannya banyak lah, kira campur-campur lah, ya dah takut, ya macam ada yang kadang boleh jadi happy juga pasal makmum membagi komen yang kadang yang membuat rasa happy lah, macam pujian-pujian atau kadangnya yang itu boleh kami jadikan itu sebagai semangat kami lah untuk menjadi imam. Penglibatan para pelajar institut berkenaan sebagai imam merupakan satu penghormatan kepada mereka. Melaluinya juga dihasrat akan dapat menarik lebih ramai jemaah dan sebagai salah satu langkah untuk anak-anak tempatan, khususnya para belia, dalam mentakmir dan mengimarahkan lagi masjid.